Fokus Sabah petang ini, persediaan Angkatan Pertahanan Awam APM hadapi luruan monsun. Terus saja bersama Konstantin Palawan di Kota Kinabalu. Konstantin. Baik Alif, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah sudah bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan berikutan amaran luruan monsun melibatkan hujan berterusan khususnya di daerah Kudat, Tawau dan Sandakan. Untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama wartawan Sarifah Munazra Sarip yang meninjau sendiri kesiapsiagaan APM di Kota Kinabalu. Silakan Sarifah. Baik Konstan, terima kasih. Lintas langsung dari Pusat Kawalan Operasi Negeri APM Negeri Sabah berkenaan dengan persediaan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Sabah berikutan amaran luruan monsun iaitu hujan berterusan waspada yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Negeri Sabah yang dijangkakan akan berlaku sehingga 2 Januari 2022 di 3 kawasan iaitu Kudat, Sandakan dan juga Tawau. Dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai persediaan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Sabah bersama dengan saya pada petang ini iaitu Pengarah APM Negeri Sabah Encik Syahrudin Muhammad Zain. Baik Tuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih RTM. Baik Tuan, mungkin boleh kongsi dengan penonton kita persediaan APM Negeri Sabah untuk menghadapi luruan monsun yang dijangkakan berlaku hingga 2 Januari ini. Ya, terima kasih. Dari segi persiapan dan kesiapsiagaan APM di Negeri Sabah, dari segi logistik kita telah pun bersedia dengan aset darat sebanyak 61 unit kenderaan aset darat dan 110 aset air yang boleh digerakkan pada bila-bila masa sekiranya berlaku apa-apa bencana banjir di kawasan-kawasan yang dijangkakan. Nasihat dan juga harapan Tuan kepada mereka agar tidak panik sekiranya berlaku banjir besar. Untuk mengelakkan suasana panik ini, saya mohonlah supaya penekanan diberikan oleh rakyat di Sabah ini khususnya. Yang pertama dari segi kewaspadaan. So kewaspadaan ini adalah untuk sentiasa peka dengan situasi cuaca yang berlaku dan mengambil tahu serta mendapatkan informasi daripada agensi-agensi yang berkenaan lah, khususnya berkaitan dengan keadaan hujan dan juga paras air di kawasan lokaliti masing-masing. Yang keduanya dari segi kesiapsiagaan. Mana di sini kita minta rakyat negeri Sabah ini supaya sentiasa mempunyai ketentuan perancangan untuk menyelamatkan diri. Contohnya, mana mereka menyiapkan beg kecemasan yang mempunyai semua dokumen-dokumen penting, begitu juga dengan alat-alat sokongan hidup lah, seperti bateri, air kan, dan juga alat-alat kebersihan diri lah. Terima kasih Encik Syahrudin Muhammad Zain. Baik saudara, itu dia kita bersama dengan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Sabah. Jadi apapun jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa menerusi laman web Jabatan Meteorologi Malaysia Cawangan Negeri Sabah. Sekian saja lintas langsung dari Pusat Kawalan Operasi Negeri APM Negeri Sabah. Kembali bersama dengan Konstan di Berita Wilayah Sabah. Silakan. Terima kasih Sarifah. Sebanyak 22 daripada 59 menara komunikasi telah siap dibina di Parlimen Kudat sehingga hujung tahun ini menerusi projek Jalinan Digital Negara Jendela. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata, baki menara lain akan dibina awal tahun depan. Akan kita laksanakan pada awal tahun hadapan ini demi untuk keperluan rakyat di kawasan Parlimen Kudat, termasuklah N1 Banggi, N2 Bengkoka, N3 Pitas dan N4 Tanjung Kapur. Terima kasih kepada MC-MC juga kerana bersama untuk menyelesaikan setiap aduan-aduan daripada rakyat. Kita akan turun padang dan kita akan ambil tindakan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas melawat beberapa tapak menara baharu di Kudat. Dalam pada itu, Datuk Rudi memberitahu untuk daerah Kudat sahaja 13 menara sedang dalam pembinaan dan dijangka siap secara berperingkat tahun depan. Pembinaan dilaksanakan di bawah projek pemberian perkhidmatan sejagat PPS dijangka memanfaat lebih 6,000 penduduk di kawasan berkenaan. Sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Terus utamakan keselamatan sepanjang tempoh luruan monsun ini. Ikuti berita sahih hanya di RTM. Kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Baik Konstantin, terima kasih.